A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma hdini wa sadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi 17 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 20 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebab taufik hidayah, inayah dan irada Allah berserta limpahan kasih sayangnya, bertemu lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi juzuk keempat dalam surah An-Nisa. Sambungan tadabbur ayat ke-94 insya-Allah bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akiyah binti Haji Matfiah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehingga tamat syarahan. Al-Fadil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan juga bagi kelancaran majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran, pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wow, okey. Ayat 94, tema dia penekanan yang Allah mahu kita lihat ialah tentang tabayyun, tidak bertindak melulu. Tidak bertindak melulu. Ayat ini turun fokus utamanya kepada tentera Islam. Tentera Islam tentang apa yang dia perlu buat di medan perang. Apa yang mereka perlu buat di medan perang, terutamanya bila jumpa dengan orang yang mereka serang ni. Bagaimana mereka perlu berurusan dengan manusia yang dia jumpa waktu perang. Tuan-puan, katalah saya berperang dengan Irma.
Perang kot, perang. Perang. Jadi perang ni, dia tak ada cakap banyak. Engkau musuh terus je, kan? Tapi dalam keadaan begitu pun, Allah masih mahu kita bertindak dengan matang. Tolong tabayun. Tolong periksa. Tolong periksa dengan teliti. Pengajaran utama dalam ayat ni ialah supaya tidak cepat buat penilaian atau andaian mengenai keimanan atau apa saja tentang orang lain. Terutamanya bila dia tunjuk tanda-tanda kedamaian. Dia kata, aku tak nak gaduh lah. Tapi kita tak nak gaduh. Pengecut lah tu. Kita pula yang menyiram luka di hati. Kan? Dalam perang pun Allah suruh tabayun, periksa betul-betul. Sementara lagi kita yang dalam keadaan tak perang ni. Perlu periksa dengan betul, perhati sungguh-sungguh. Kan kelihatannya kes tentang RUU Mufti Wilayah ni makin teruk. Macam makin tak faham pula orang-orang luar daripada wilayah persekutuan. Kan, apa yang anda faham tentang RUU wilayah persekutuan ni? Korang ada ikuti tak? Ni aku nak tanya ni. Ada tak siapa-siapa yang mengikuti perkembangan tu? Rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan. Ada siapa-siapa baca surat khabar? Atau baca paper? Surat khabar paper samalah tu. Atau baca komen-komen dekat Facebook? Dekat Twitter? Dah sign? Belum? Belum. Rang undang-undang adalah cadangan undang-undang yang dibuat, yang nak digubal. Jadi itu rang undang-undang, nak buat undang-undang, kenalah melalui parlimen. Terutamanya bila berada di wilayah persekutuan. Kan kenalah melalui parlimen. Kalau untuk undang-undang negeri, dia perlu melalui DUN, Dewan Undangan Negeri. Tapi sebab wilayah, mana ada negeri? Wilayah ni wilayah persekutuan. Jadi dia kena melalui parlimen. Cuma kali ini yang peliknya ialah untuk rang undang-undang wilayah persekutuan, rang undang-undang mufti wilayah persekutuan, perlu dibentangkan di hadapan majlis raja-raja. Itu pelik. Dan majlis raja-raja bukannya yang gubal undang-undang. Tapi dah raja-raja nak, okeylah, bentang pada majlis raja-raja. Dan lazimnya, bila berkaitan hal ehwal agama, raja-raja akan rujuk kepada mufti kerajaan masing-masing. Mufti kerajaan masing-masing. Tiba-tiba dalam banyak raja-raja yang setuju, majoriti setuju. Daripada 9, 8 setuju. Hanya 1 tak setuju. Negeri paling utara. Sedangkan itu undang-undang hanya terpakai di wilayah persekutuan. Tak ada kaitan pun dengan negeri dia atau mana-mana tempat. Kita nak buat undang-undang, dia tak setuju. Lalu kita tak boleh buat undang-undang. Kemudian dia kritik undang-undang kita.
Seolah-olah undang-undang kita ni akan akibatkan rakyat dia. Sebab tu Allah kata teliti. Periksa dengan teliti, jangan bertindak terburu-buru. Hatta dalam keadaan perang pun, janganlah kamu kata, wala taqulu, janganlah kamu kata, liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Janganlah kamu kata terhadap orang yang beri salam, kamu bukan orang beriman. Bayangkan petanda awal orang tu beriman ialah dia beri salam. Nak tahu orang tu beriman atau tak, cukup dengan bagi salam. Tapi dengan bagi salam, kita tak rasa, dia cukup beriman. Sebab tu Usamah bin Zaid pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam perang, lelaki itu dah ucap, La ilaha illallah. Tapi Usamah tetap membunuhnya sebab menyangka lelaki itu hanya mengucapkannya untuk selamatkan diri. Bila balik Usamah cerita pada Nabi, Nabi bertanya, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? Usamah jawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkannya hanya untuk lindungi diri. Rasulullah jawab, apakah engkau telah belah dada dia dan tahu hati dia? Sekarang ini bila mufti wilayah table rang undang-undang ni dan bagi tahu alasan-alasan, cuba tengok maklum balas daripada pihak lain. Ini ada niat jahat, ini begini. Engkau tahu ke niat mufti wilayah? Ini nak mecah belahkan ummah. Engkau tahu hati mufti wilayah tu? Engkau kata engkau tahu agama. Kau kata engkau tahu hadis. Kau kata nak bangunkan sunnah. Tapi tak pernah jumpa ke hadis macam ni? Usamah bin Zaid ditegur. Yang Nabi kata engkau ada belah dada dia, tahu hati dia macam mana? Kan? Malah sampai ke tahap ada satu orang rektor universiti menggunakan gelaran yang biasa digunakan oleh ahli politik dulu waktu pertembungan antara UMNO, Barisan Nasional dan PH yang digunakan oleh ahli politik tujuannya untuk merendahkan pihak lain. Rektor College University tu guna perkataan sama untuk merendah-rendahkan Menteri Agama. Why? Sedangkan engkau hanya rektor universiti di satu college universiti yang tak ada kaitan pun dengan RUU ni. Sampai ke tahap macam tu dia nak rendah-rendahkan. Kenapa? Tak gitu. Kan? Kita, sebenarnya saya pun tak ada kaitan. Cuma saya suka bawakan contoh macam tu supaya kita lihat perlunya kita lihat pergolakan semasa agar kita tidak mencontohi apa yang mereka buat. Kita tak tahu hati orang lain. Jangan cepat buruk sangka, jangan cepat salah sangka. 2 kali fatabayyanu dalam ayat ini. Ayat tentang perang. Allah guna fatabayyanu 2 kali. Pertama, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, dan di bawah kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu.
Tolong tabayyun. Tolong tabayyun. Kan sebab Allah kata kamu dulu kan yang ketika apa nama kadzalika kuntum min qabl, kamu dulu pun macam tu. Kamu dulu pun tak beriman. Dan orang lain tahu yang kamu beriman, kamu Islam dengan memberi salam atau ucapkan kalimah syahadah. Lalu Allah kurniakan nikmatnya kepada kamu. Nyawa kamu dulu pun tak selamat. Tapi kerana kamu telah beriman, kan Nabi kata, orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, darahnya halal. Tetapi orang Islam, darahnya itu haram dijatuhkan, haram dibunuh. Orang kafir ni halal darah dia. Sekarang Allah kritik. Allah beri peringatan kepada orang beriman. Kamu dalam medan perang, jangan suka-suka nak bunuh orang. Kan? Kita tak tahu niat orang tu. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Dia ucapkan la ilaha illallah, jangan bunuh. Sebab kamu dulu, waktu kamu belum Islam, darah kamu halal. Tapi kerana kamu masuk Islam, sekarang darah kamu terpelihara. Lalu, fatabayyanu, oleh itu selidikilah dulu. Jangan bertindak terburu-buru. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sangat tahu apa yang kamu buat. Allah sangat tahu apa yang kamu buat. Dan ayat ni, dia memberi penekanan. Kita tak boleh hukum keimanan seseorang hanya berdasarkan anggapan atau prasangka. Rasulullah ajar untuk kita beri benefit of the doubt. Kan? Beri manfaat kepada keraguan. Benefit of the doubt. Manfaat kepada keraguan dan menerima apa yang nampak dari luaran. Kita hanya hukum apa yang dekat luar aja. Yang dekat dalam jangan hukum. Contohnya adik Irma hari ini pakai baju lawa-lawa. Kita cuma perlu hukum, lawa baju awak. Jangan tambah, mesti nak pergi kenduri. Kita tak tahu dia nak pergi mana. Kan? Ini kita suka tambah. Mesti itu. Mesti ini. Apa yang ada dalam hati kita, semua nak sebut. Kita meneka pula hati dia. Mesti macam tu. Kan. So, hukum saja apa yang ada di luar. Yang di dalam itu serahkanlah pada Allah. Betul, tu belum pakai lipstick. Ini pakai lipstick ini mesti nak menggatal. Kita terus tuju kepada niat dia. Sedangkan dia tidak berfikir begitu. Tapi biasa mak bapak macam tu, tuan-puan. Contoh mudah hari ni, hari Ahad. Hari Ahad kadang kan biasa anak-anak buat apa? Anak-anak dia nak bermalas-malas, bangun lambat sikit. Kan? Bangun lambat sikit. Lalu kita, mak bapak, pagi-pagi Ahad ni kadang malas nak buat sarapan. Kita nak suruh anak kita bangun. Kau pergilah tolong beli sarapan dekat luar. Macam tu. Lepas tu bila kejut-kejut, anak tak bangun. Kejut-kejut, anak tak bangun. Pemalas. Tu. Itu biasa kita punya perkataan. Pemalas. Kenapa kita cepat memberikan sangkaan buruk pada anak? Buat tuduhan. Dia bukan malas. Dia cuma ngantuk nak rehat. Sedangkan semalam dia tolong basuh baju. Semalam dia tolong angkat kain. Semalam dia tolong masak.
semalam dia banyak tolong. Hari ni tiba-tiba bila dia tak bangun, senang je mulut kita sebut, pemalas. Apakah mak bapak rasa dengan dia sebut macam itu, layak dan wajar untuk ditujukan kepada anak yang juga ada jasa dalam rumah? Kan? Tak tu kadang-kala anak-anak ini, bila dia dapat perkataan-perkataan yang negatif dan kadang super negatif daripada mak bapak, dia tak rasa berada di rumah itu saat yang menggembirakan. Dia asyik rasa dekat rumah, bila dia ada kat rumah, dia asyik dikritik, dapat tuduhan-tuduhan jahat daripada mak bapak, tanpa tabayun, tanpa usul periksa. Tak tu hati dia tak tenang berada di rumah. Dan bila dia ada kesempatan untuk keluar, happy-nya bukan main. Dan bila dia dah kahwin, keluar dari rumah, dah kahwin, hati yang penuh luka tadi, luka tu dia tak tunjuk sebab masih penghormatan pada mak bapak. Cuma bila dia ada peluang untuk keluar, dia akan lepas bebas dan ingatannya tak kuat untuk kembali ke rumah. Tu yang kadang-kala anak tak balik, anak tak ingat rumah. Sebab buat apa dia kembali ke tempat yang boleh mendatangkan ingatan luka-luka tu. Lepas tu, syarikat-syarikat GLC ni bila nak buat iklan raya, dia mula mainkan emosi. Oh, anak tak balik. Kan? Anak tak balik rumah, mak bapak sedih, bapak tunggu depan pintu. Kan? Bapak tunggu depan pintu, bawa muka nangis sikit. Sedangkan bapak itulah waktu mudanya dulu, mulutnya tak berjaga. Ibu itu waktu muda dulu, caci maki yang dihidangkan pada anak. Dan kerana kita tak tahu latar belakang, kita marah anak, anak derhaka, anak tak sedar diuntung. Kan? Tapi bila kita beri layanan baik pada anak, beri dorongan, beri motivasi, kita jadi teman, anak akan rapat dengan kita. Sikit-sikit, mak orang dah sampai kerja ni, mak. Mak, minggu depan orang pergi outstation. Kerana hatinya itu terhubung rapat dengan mak, dengan ayah. Kan? Dia bukan berlaku tiba-tiba anak tak nak balik kampung ni. Tak. Dia kerana tindak tanduk awal. Bagaimana kita melayani anak? Kerapkah kita mengugut, buat ugutan, tuduhan-tuduhan palsu, syak wasangka yang buruk? Satu, tabayun itu perlu. Tabayun bukan hanya pada berita, tapi tabayun dalam kehidupan. Mintalah penjelasan anak. Kenapa bilik bersepah ni, kan? Kita masuk bilik anak bersepah. Pemalas lah kau ni. Belum tanya apa-apa. Kita tak tanya pun, kenapa baju ni kat bawah?
penat ke atau dia memang terjatuh ke atau macam mana ke, mintalah penjelasan. Tapi tak. Sebab kita bapa, kita kan kuasa veto dekat rumah. Kita tak perlu penjelasan. Kita cuma lontarkan tuduhan je. Pemalas, anak tak reti diuntung, tak bersyukur. Oh, itu kalau mak bapak yang Islamik. Kalau mak bapak yang dahulukan dengan caci maki, ui, dahsyat tuan-puan. Satu dalam dalam kondisi suasana yang benar-benar menuntut kita bertindak dengan pantas. Cepat buat keputusan, cepat buat ni. Ini musuh, aku nak penggal je pak kepala dia. Musuh nak cepat buat keputusan. Dalam nak cepat buat keputusan itu pun Allah suruh tabayyun. Periksa, selidik. So kita mak bapak, kita perlu selidik. Kesian anak. Kesian. Kita selalu sebut tentang anak derhaka. Tapi jarang sekali kita mahu sentuh tentang mak bapak yang derhaka. Mak bapak yang tidak selidik dulu. Sedangkan mak bapak itu sudah hidup terdahulu begitu lama berbanding anak-anak. Mak bapak itu sudah cukup matang untuk bertindak dengan baik dan penuh dengan hati-hati. Tapi bila dia bawa contoh begitu, generasi apa yang dia lahirkan masa akan datang? Apa bentuk cycle yang dia mahu? Cycle dengan penuh caci maki? Ui. Bukan tak pernah viral kan kes mak apa nama? Ada orang rakam dekat flat. Mak dia pergi marah anak. Habis semua nama binatang dekat hutan tu disebut. Untuk anak. Hanya kerana anak tak nak makan. Anak tak nak makan, nama binatang disebut. Sampai netizen pun confused. Anak dia nama siapa? Kan? Semua nama binatang disebut. Netizen dok teka, nama binatang yang mana tu nama anak dia? Kan? Tapi saya percaya tuan-puan melayan anak dengan baik. Sebab kadang kanak-kanak ni bila dia tengah main, mana dia rasa lapar. Dan waktu dia makan berbeza dengan waktu kita makan. Waktu kita rehat itulah dia nak makan. Kan? Biasanya waktu dia nak makan itulah mengundang caci maki. Time aku rehat ni kau nak makan. Dan waktu tu dia lapar. Itu yang Allah suruh kita selidik, tabayyun. Kemudian Allah kata apa? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ayat berapa tu? Ayat 95. Ayat 95. Apa maksud dia? Tidak samalah keadaan orang yang duduk-duduk. Macam kita kan duduk-duduk. Selain daripada orang yang uzur. Tak sama orang yang duduk qa'idun, duduk-duduk tak buat apa-apa. Ghairu ulil darari, kecuali orang-orang yang ada keuzuran. Wal mujahidun. Allah bandingkan orang yang duduk tak buat apa, tak sama dengan orang-orang yang berjihad. Mujahidun. Jahada, bersungguh-sungguh. Fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa.
Orang yang duduk tak buat apa tak sama dengan orang yang bersungguh korbankan harta dan jiwa di jalan Allah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah kata Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa berbanding orang-orang yang duduk darajatan. Cuba tengok perkataan darajatan. Kan admin boleh tak tolong highlight perkataan darajatan. Darajatan darajatan maksudnya darjat. Darjat. Tapi darajatan dekat sini dia status dia darajatan ni masdar. Apa dia? Masdar. Isim masdar. Kemudian ada tan kat belakang tu. Tan kat belakang tu dia menunjukkan perkataan ini nakirah. Nakirah. Dia isim tapi nakirah. Dia ada isim apa nama? Ma'ruf kan? Yang ada alif lam kat depan. Tapi ini nakirah. Darajatan bila dia dalam bentuk masdar, isim masdar dan dia nakirah, bermaksud kita tak tahu berapa beza, berapa banyak darjat yang Allah beri. Undescribable. Perbezaan antara orang yang duduk saja dengan orang yang berjuang dengan harta dan nyawa, beza dia darajatan. Darajatannya apa? Bukan satu darjat. Tapi berbeza darjat yang tak terhingga. Hanya dengan perkataan darajatan tu. Multiple tu berapa banyak? Tak tahu. Tak tahu berapa banyak. Tak tahu berapa banyak beza. Tapi Allah sebut darajatan. Tak ternilai beza dia. Darajatan. So dia bukan berbeza satu darjat. Darajatan. Tu ditekankan darajatan. Dan ada amalan-amalan yang Allah sebut perbezaan nilai. Contohnya solat berjamaah 27, solat satu orang satu. Itu kita boleh nampak nilai dia beza. Satu nisbah 27. Satu nisbah 27. Tapi ini antara orang duduk saja-saja dengan orang yang berjuang. Allah kata darjatan. Darjat yang tidak terhingga. Tak ada nombor untuk mewakilkan berapa beza mereka ni. Wa kullu wa'adallahil husna. Dan tiap-tiap satu golongan itu. Dan tiap-tiap satu golongan itu. Wa kulla. Dan tiap-tiap satu daripada dua golongan itu. Wa'adallahul husna. Allah janjikan dengan balasan al-husna. Dengan balasan yang baik. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah lebihkan orang-orang mujahidin berbanding orang-orang yang qa'idin ajran 'azima. Pahala yang amat besar. Rupanya ada 2-3 golongan dalam ayat ini. Pertama, yang duduk
dia tak ikut perang, dia tak sumbangkan apa-apa. Dan Allah buat exceptional, kecuali orang-orang yang sakit, orang tua, kanak-kanak, wanita. Wanita tidak dikira dalam ini kes. Wanita dia ada special punya layanan daripada Tuhan. Ini untuk orang lelaki yang duduk saja. Macam aku duduk saja tak buat apa-apa ni. Duduk je. Bercakap kan. Duduk je. So, itu satu golongan. Golongan kedua, yang berjihad dengan harta. Dia ada harta, dia sedekah. Dia ada harta, dia nafkah. Dia ada harta, dia pergi derma. Dia ada harta, dia bantu wakaf. Dia ada harta, dia bantu anak bini. Dia ada harta, dia bantu. Dia bantu. Dan kadang-kala dia ada harta dan dia korbankan juga jiwa. Berjuang di barisan paling hadapan. Yahya Sinwar. Dia sendiri berjuang dan mati syahid. Di barisan hadapan. Menegakkan agama Allah. Sumbangkan harta. Ambil risiko jiwa dan raga. Cuma ayat ini Allah tidak kata yang duduk-duduk tu tak berguna. Tak. Allah tak kata tak berguna. Allah cuma kata ada perbezaan darjat antara mereka. Yang duduk-duduk dengan yang berjuang, ada beza darjat. Kat mana tu? Wa kullau wa'adallahul husna. Itu. Setiap satu yang duduk-duduk sebab dia beriman. Dia beriman. Orang beriman duduk-duduk saja pun ada nilai tuan-puan. Tu Allah sebut wakulla. Kulla itu setiap satu grup. Bukan hanya grup mujahidin. Tidak. Tetapi setiap satu grup tu. Wakulla. Wa'adallahul husna. Hebatnya Tuhan tu. Ui dahsyat. Ayat ni tidak bermaksud nak rendahkan orang yang tidak berjihad. Tapi beri penekanan orang yang berjihad itu ganjarannya lebih tinggi. Sebab dia korbankan sesuatu. Dan Allah tetap janji akan diberi ganjaran pahala yang baik kepada kedua-dua golongan. Tetapi dah tentu yang buat lebih akan dapat ganjaran lebih. Begitu. Kan? Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang meninggal dunia sedang dia belum pernah berperang di jalan Allah. Lalu ditranslate berperang. Jihad tu berperang. Sedangkan jihad bukan hanya perang. Okay? Jihad bukan hanya perang. Sedangkan dia belum pernah berjihad di jalan Allah dan tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Maka ia mati dalam keadaan munafik. Orang yang tak nak sungguh-sungguh ni munafik. Kita kan terlepas daripada sifat itu. Hanya saja kita perlu niat. Salam Ustaz, contoh jihad bagi kami. Tuan-puan buat apa kat rumah? Besarkan anak, jihad lah tu. Kan, bantu suami, jihad lah tu. Kan, berpenat lelah di rumah tu, menahan kemarahan, jihad lah tu. Nabi kata orang yang kuat bukannya orang yang hebat bergusti. Orang yang kuat ialah bila dia berjaya tahan kemarahan. Patuh perintah suami, jihad lah tu. Kan, membesarkan anak, jihad. Anda bersalin, itu jihad besar kot. Lelaki mana ada privilege macam tu? Kan? So, lelaki dia ada medan jihad dia.
perempuan dia ada medan jihad dia tersendiri. Tak sama. Tak sama. Kan anda boleh pujuk rayu, cairkan hati lelaki. Cuba bayangkan, seorang wanita, dia boleh tundukkan lelaki, untuk lindungi dia. Dari kecil dia tundukkan jiwa ayah dia untuk pandang dia dengan kasih sayang, untuk sediakan segalanya sepanjang dia membesar. Kemudian bila dia disunting oleh lelaki ajnabi, lalu dijadikan isteri, dia tundukkan pula suami dia untuk curahkan kasih sayang, berikan perlindungan buat dia. Kan? Wanita ada keupayaan itu. Pujuk rayu suami, pujuk rayu ayah. Wanita ada kuasa untuk memujuk suami untuk lindungi dia. Kan sampai ada lelaki kata lautan berapi pun sanggup ku renangi. Macam tu. Apa salahnya gunakan pujukan itu, bang? Abang handsome dah. Nafkah tak pernah miss. Tapi bayangkan untuk tambah kehansoman abang berjemaah dekat masjid. Kita beri galakkan suami untuk dia patuh perintah Tuhan, kan melazimi masjid, anda akan dapat pahala setiap kali suami pergi masjid, berjemaah dekat masjid, anda akan dapat pahala yang sama tanpa dikurangi lelaki-lelaki yang pergi ke masjid tu. Plus, bila anak lelaki tengok bapa dia pergi masjid, dah tentu anak lelaki nak ikut. Bapa nak keluar kot, masih nak ikut. Bapa pergi masjid. Anda dapat 2 pahala lelaki yang pergi masjid. Anak lelaki pula 11 orang. Satu tim bola pergi masjid hanya kerana dorongan, galakan daripada isteri. Nikmat mana lagi yang anda mahu dustakan? So jangan dustakan. Kan. Memang kita tak dustakan, jangan. So begitulah bentuk. Maksudnya ayat ini, ya, kita tidak seharusnya duduk saja tanpa buat apa-apa. Teliti, kan tadi surah Tabayun, maka keperluan untuk meneliti, melihat tabayun itu digunakan supaya kita fikir, apa lagi urusan-urusan tentang agama ini yang aku boleh tambah baik? Apa lagi urusan-urusan dalam agama ini yang aku boleh tambah baik? Yang aku boleh jadi lebih bagus, lebih baik, lebih cemerlang, menjadi hamba. Kan? So bagi 3 minit, saya rasa cukup dulu. Kita jumpa esok pagi dalam TV Hijrah. Lagi sekali saya diberi peluang untuk kupas surah Al-Alaq. Kita nak lihat Iqra dan ada mencari dapatan-dapatan terbaru untuk kita nak tengok sebenarnya apa arahan utama yang datang daripada Allah kepada kita. So nantikan esok pagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali pada adik Irma. Baik, hari ini Alhamdulillah usai pengajian tadabbur kita daripada ayat yang ke-94, sambungan daripada minggu yang kemarin, sehingga ayat yang ke-95. Alhamdulillah
dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman dan lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsiran wa al-fadil Ustaz Muhammad Nazir bin Haji Mustaqim atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selalu membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat hadirin dan ahli tadbir urus Gemenur Iman. Diharapkan kita semua terpilih untuk mengimarahkan kuliah maghrib pada 8 malam nanti dengan kitab Tasawuf Hidayah As-Salikin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Abbas bin Nordin. Dan sebelum kita akhiri keberadaan kita di Kitab Taman Syurga ni, saya mohon maaf bagi pihak pengurusan atas kelemahan kami dalam mengacarakan kuliah ini, dan kita mohon pimpinan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadhil Ustaz. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, wahai Tuhan, selama ini kami belajar tentang beragama dan kami akui Engkaulah Tuhan. Tiada Tuhan yang lain selain daripadamu. Hanya Engkau yang layak disembah dan hanya Engkau yang layak dipatuhi. Ya Allah, wahai Tuhan, tinggal lagi kami yang tidak pernah menyedari dan jarang mengakui bahawa kami ini hamba. Keperluan kami ialah tunduk, patuh, tanpa banyak bicara terhadap peraturan dan kehendak-Mu. Tugas kami adalah untuk taat dengan sepenuh ketaatan kepada perintah-perintah-Mu. Namun kerap kali kami tidak bertindak sebagai hamba. Kami mendahulukan nafsu kami. Kami mendahulukan dunia kami. Kami mendahulukan apa yang kami mahu. Sedangkan nikmat-nikmat ini Engkau yang beri. Engkau beri kami kepandaian. Engkau beri kami ilmu. Engkau beri kami kekuasaan. Engkau beri kami kekayaan. Namun, apa yang kami lakukan? Kami jadikan kekayaan untuk menjadi sombong atas muka bumi. Kami jadikan nikmat ilmu itu untuk kami merasa bangga dengan pencapaian kami. Lalu kami mula merendah-rendahkan orang lain dan melihat semua manusia sebagai musuh. Terutamanya bila mereka tidak bersetuju dengan pendapat kami. Oleh itu, wahai Tuhan, berikanlah kami kefahaman menjadi hamba-Mu yang sebenar. Hamba yang bila diturunkan Quran, membacanya dengan penuh rasa kasih dan sayang. Hamba yang bila disebut nama-Mu bergetar hati-hati kami. Hamba yang bila diingatkan tentang-Mu maka kami segera tunduk dan sujud padamu. Ya Allah, wahai Tuhan, kurniakanlah kami kefahaman agama yang sebenar, kefahaman untuk menjadi hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.